Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah, amma ba'd. Sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian, insyaallah kita pada petang ini kita nak berbicara tentang sesuatu isu yang bagi saya sangat penting. Bagi saya sebagai seorang petugas, seorang pejuang, seorang mujahidin dalam bidang kesihatan ini, saya merasakan topik yang kita akan berbincang pada hari ini ialah topik yang tersangat penting. Dan saya juga berharap dengan apa yang saya akan bentangkan pada hari ini, sahabat-sahabat semua akan berasa compassionate macam mana yang saya rasa. Sebab kehadiran para mujahidin, para pejuang dalam bidang kesihatan ini adalah sangat-sangat didambakan, sangat-sangat perlu dan sangat-sangat penting. Sangat-sangat perlu kepada kita untuk melahirkan mereka-mereka yang benar-benar bersemangat untuk menegakkan jihad dalam bidang kesihatan ini. Okey, sebelum kita mulakan, mungkin sedikit saya nak sedikit perkenalan. Mungkin sahabat-sahabat ramai yang tidak kenal dengan saya, tak kenal tak cinta orang kata kan. Okey, basically saya ialah nama juga Syed Abdul Khaliq Isabil Hamid. Saya seorang pegawai perubatan pediatrik di USM, pensyarah pelatih Jabatan Pediatrik Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Saya Esko Hal Ehwal Mahasiswa Pertubuhan Amal Perubatan Ilmu Cina Malaysia, Papisma. Saya juga adalah naib presiden juga kepada NGO Royalty R Malaysia, dan juga beberapa jawatan yang lain lah. Okay. So basically sebelum kita pergi lebih lanjut, kita hari ini dah pun sampai kepada fasa pertengahan dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan, dalam masa yang sekelip mata saja kita rasa baru sangat masuk bulan Ramadan ini, tetapi sedar tak sedar dah sampai ke penghujung bulan Ramadan dah. So persoalan saya ialah, apa beza Ramadan kita dengan apa beza Ramadan kali ini dengan Ramadan yang lepas? Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, saya nak tunjukkan, saya nak bawa satu ayat yang kita selalu baca, tetapi kesan dia sebenarnya sangat besar, terutama bagi kita yang berada dalam bidang kesihatan ini. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, dalam surah ayat yang kita selalu baca, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddah wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum. Okey, Allah sebut. Saya dah nak baca yang awal tu. Saya rasa bulan Ramadan yang selalu sangat dah kita dengar awal tu. Bulan Ramadan, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kita dah baca banyak kali dah. Selalu sangat ustaz-ustaz dan ramai penceramah bercerita pasal ayat-ayat yang saya sebutkan ini. Cuma kali ini saya nak sebut di penghujung ayat itu. Allah kata walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum. Allah kata bagi orang yang berpuasa, bermula sebut orang yang bulan Ramadan kita wajib berpuasa, dan barang siapa yang sakit, siapa yang bermusafir, mereka boleh menggantikan pada hari-hari yang lain. Allah sebut walitukmilul iddah, cukupkanlah hari-harinya pada hari yang akan datang. Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan besarkan Allah, kita berbesarkan Allah yang memberi hidayah kepada kita. Habis bulan Ramadan, kita cukupkan puasa kita 30 hari, 29 hari bulan Ramadan, kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Ni takbir kat Malaysia lah. Kat negara lain tak ada takbir semeriah macam kat Malaysia ni, sedih syahdu je kan. Sepatutnya kita habis bulan Ramadan, bulan Syawal, kita patut bergembira, bukan sedih, bukan syahdu.
sepatutnya kita bergembira. Dan takbir raya dengan takbir yang sangat jihad, itu semangat jihad yang sangat tinggi. Kan ada wahazamal ahzab wahdah. Takbir jihad yang sangat tinggi sebenarnya. Sebab itu kalau kita pergi haji kan, kita dengar orang Arab semua takbir, dia tak mana takbir Malaysia. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Takbir yang sangat bersemangat. Tapi kat Malaysia ni kita memang meleweh lah. Allahu Akbar, Allah. Sedih baca. Okay, saya bukan nak cerita tentang takbir, tapi saya nak bercerita pasal bulan Ramadan ini. Apabila kita mampu menghabiskan puasa kita, wajib ke atas kita ialah, perlu ke atas kita ialah untuk kita bertakbir, membesarkan Allah. Kenapa? Kerana yang memberikan hidayah kepada kita, yang menyebabkan kita mampu untuk menghabiskan hari-hari puasa kita ialah Allah Azza wa Jal. Berapa ramai orang yang ada kemampuan yang hebat, berapa ramai orang yang takwa dan imannya lebih tinggi daripada kita, tetapi Allah tidak memberikan kemampuan kepada mereka untuk berpuasa. Mereka tidak mampu mencukupkan hari-hari puasa mereka. Berapa ramai orang yang ilmu dan faqihnya mereka lebih tinggi daripada kita. Dan mereka ni orang yang ilmunya tinggi, imannya tinggi, tetapi Allah uji mereka dengan bermacam-macam penyakit. Allah uji mereka dengan penyakit gastric ulcer contohnya. Dan mereka yang kita buat skop, mereka yang ada gastric ulcer confirm high scope. Buat endoskopi memang ada gastric ulcer. Mereka ini mereka ini yang telah kita pastikan confirm ada gastric ulcer, haram bagi mereka untuk berpuasa, kecuali setelah mereka telah dipastikan telah selesai, tidak ada dah penyakit gastric ulcer tu. Okey. Berapa ramai juga orang berapa ramai pula mereka yang jauh lebih kuat daripada kita. Kita ni, kita rasa kita kuat tak? Tapi kita sedarkan kita bahawa sebenarnya di atas muka bumi ini lebih ramai orang yang lebih fit daripada kita. BMI dia lebih memang optimum. BMI mereka sangat fit. Tetapi Allah tidak memberikan peluang kepada mereka untuk berpuasa. Saya dengar macam-macam sebab lah. Mungkin dengan keimanan mereka yang kurang dan sebagainya. Mungkin mereka bermusafir kerjanya terlalu teruk dan sebagainya. Mungkin mereka juga ada penyakit-penyakit dan sebagainya, menyebabkan mereka tidak mampu untuk berpuasa. Sebab hakikatnya berpuasa itu, kemampuan untuk berpuasa itu ialah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab itu kita kena berbesarkan Allah. Tuan-tuan, saya nak sebut beberapa contoh. Saya jaga sekarang ini, saya jaga ward onkologi, ward pediatrik onkologi di HUSM. Saya nak sebut tuan-tuan, betapa sebenarnya besarnya rezeki dan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Saya ada seorang pesakit di ward, seorang budak baru berumur 3 tahun, comel budak tu, asal daripada Kemboja, keluarga yang sangat miskin, ibu tunggal, suaminya telah mati, ibu tunggal, anaknya pula dapat kanser non-Hodgkin lymphoma. Sebelum ini mereka mendapat rawatan kemoterapi di Kemboja, Phnom Penh Hospital. Masalahnya di Phnom Penh Hospital ni, kos rawatannya sangat tinggi. Untuk setiap cycle kemoterapi itu, kos yang mereka terpaksa tanggung hampir RM1,000 Malaysia. Hampir RM1,000 untuk sebuah keluarga yang pendapatan mereka sangat sedikit. Pendapatan mereka kalau tukar duit Malaysia hanya lebih kurang 500, tak sampai 500 pun sebulan. Tetapi untuk satu kos kemoterapi, dia terpaksa belanja hampir RM1,000 hanya untuk bayar kos ubat kemoterapi itu. Belum kira kos rawatan hospital, kos masuk hospital kalau mereka dapat fibra neutropenia, dengan dapat sepsis dan sebagainya, tidak termasuk kos-kos yang lain. Kos ubat kemoterapi saja hampir RM1,000. Susah, mereka sangat susah. Baru ini sebulan yang lepas, mak ni baru berkahwin dengan seorang warga Malaysia, budak muda lagi, umur baru 20-an. Mereka baru berkahwin dan mak ni pun bawa anak dia pindah ke Malaysia dengan harapan, bapak dia pun dan keluarga sebelah suami baru ni pun dengan harapan bila pindah Malaysia mereka boleh mendapat rawatan kemoterapi dengan kos yang lebih rendah. Sebab bapak tiri ni orang Malaysia, tetapi apabila sampai di USM, alangkah terkejutnya mereka, kos yang terpaksa ditanggung juga hampir sama, sedikit rendah tetapi hampir sama.
kos yang sangat tinggi mereka terpaksa tanggung. Bagaimana kehidupan mereka? Berapa ramai lagi orang. Saya ada seorang pesakit di ward. Saya ada seorang pesakit di ward, umur baru 5 tahun. Budak perempuan, comel sangat budak tu, baik sangat budak tu. Masuk di ward saya dapat penyakit acute lymphoblastic leukemia, ALL. Daripada keluarga yang sangat miskin. Maknya tidak bekerja, maknya sudah tua, maknya umur 50-an, umur 40 lebih. Orang yang ada banyak penyakit. Suaminya, bapa pada budak ini hanya bekerja sebagai penara getah. Hanya bekerja sebagai penara getah. Income yang sangat sedikit. Adik-beradiknya ramai, 8 adik-beradik. Yang sulung umur 25 tahun. Yang sulung ini, despite adik ini dapat acute lymphoblastic leukemia, keluarganya sangat ramai yang dapat malignancy. Sebelah mak dia ada seorang abang dia yang ada osteosarcoma, sudah meninggal. Abang kepada mak dia, osteosarcoma, sudah meninggal. Kakak kepada ibu dia ada thyroid cancer, survivor. Dalam adik-beradik pesakit saya ni pula, abang sulung dia suspected intracranial tumor. Kakak kepada pesakit saya ni juga suspected intra-abdominal tumor. Sekarang ada sedang diungkap oleh kita punya sahabat-sahabat di surgical department. Keluarga yang sudah sangat susah dari sudut kemampuan financial dan sebagainya, diuji Allah dengan pelbagai jenis penyakit. Kanser ini tuan-tuan, pesakit saya ini duduk hospital, sekali masuk sebulan duduk hospital. Kos rawatan yang sangat tinggi. Kos rawatan budak ini adalah seorang, dia bukan pelajar sekolah lagi, kerajaan tidak tanggung. So keluarga yang terpaksa tanggung semua kos rawatan untuk anak ini. Keluarga yang sudah sangat susah, Allah uji dengan pelbagai penyakit. Persoalan kita ialah, adakah mulia sangat kita berbanding dengan mereka? Kan? Budak-budak kecil ini yang diuji Allah dengan pelbagai penyakit, lymphoblastic leukemia. Ada budak yang dapat penyakit retinoblastoma. Tuan-tuan, saya pernah tengok retinoblastoma, sangat teruk. Mata dia memang fungating besar, disfigurating, sangat teruk rupa dia. Allah uji dengan pelbagai penyakit, ya Allah. Tuan-tuan, saya nak ajak kita muhasabah diri kita. Apa lebihnya kita berbanding dengan kanak-kanak yang Allah uji ni, yang sampai kita berasa kita ni sungguh sangat, kita berasa kita ni besar sangat, kita berasa kita ni hebat sangat. Apa lebihnya kita? Kita harus sedar bahawa sebenarnya yang memberikan kelebihan kepada kita, yang memberikan kesihatan kepada kita ialah Allah Azza wa Jalla. Boleh saja Allah nak jadikan anak-anak kita di kalangan mereka yang dapat penyakit-penyakit yang teruk ini, tetapi tidak. Allah memberikan keselamatan kepada kita, Allah memberikan kesihatan kepada kita dan anak-anak kita. Baru semalam saya dapat seorang pesakit, seorang bayi. Masa semalam saya on call di NICU, struggle, memang 2 night tak boleh tidur. Seorang bayi baru berumur tak sampai seminggu, 13 hari baru umur budak tu, baru umur 13 hari, lahir dengan pulmonary atresia. Dah buat PDA stenting, dah buat ballooning pada pulmonary artery dia, tetapi memang masih sangat teruk. Semalam struggle teruk dengan dia. Apa lebihnya dia berbanding dengan, apa lebihnya anak-anak kita berbanding dengan budak ini? Ada seorang lagi kanak-kanak yang lahir dengan penyakit holoprosencephaly contohnya. Apa lebihnya kita, apa lebihnya anak-anak kita berbanding dengan kanak-kanak ini? Budak-budak yang lahir dengan HIV grade 3, budak-budak yang lahir dengan severe perinatal asphyxia, yang lahir dapat cerebral palsy. Tuan-tuan, apa lebihnya kita berbanding dengan budak-budak ini, tuan-tuan? Mereka ini dijamin syurga. Anak-anak ini dijamin syurga walaupun mereka teruk, disfigurating, Down syndrome, Edward syndrome, cerebral palsy. Mereka ini dijamin syurga. Anak-anak kita comel, baik nampak, tapi adakah mereka dia akan ada ahli syurga? Kita harus sedar bahawa yang menjadikan anak-anak kita baik, yang menjadikan anak-anak kita sihat, yang menjadikan anak-anak kita cantik dan comel, bukan kita. Bukan anak kita comel, bukan sebab kita handsome. Contohnya, anak kita baik bukan sebab kita baik, tetapi
tetapi anak kita baik sebab Allah Azza wa Jal. Sebab itu mari kita bersama kita perbesarkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedar diri kita, kita hanya hamba, kita hanya berusaha, tetapi yang menentukan ialah Allah Azza wa Jal. Saya nak betul-betul kita faham. Sebabnya apa, ramai kita, terutamanya kita yang belajar tinggi, kita yang jadi doktor, kita yang dalam bidang perubatan, kita berasa sorok. Mana tak ni? Kita masuk bidang perubatan, dia baru nak pergi, baru dapat surat nak pergi belajar medik dekat Australia contohnya kan. Mak bapak kita buat beg wah, buat madina besar-besaran sambut. Oh, gembiranya mak ayah kita. Saya masa medical student, baru medical student je. Family ada sakit apa semua tanya. Saya ni sakit ni macam mana ni. Padahal kita baru medical student. Ramai dengan kita berasa sorok, hydrocephalus besar, megalencephaly, kepala besar. Kita berasa aku sangat hebat. Banding dengan mereka ni kecil kepala, microcephaly belaka. Aku saja kepala yang besar. Dan kita berasa besar kepala. Kita berasa besar. Kita berasa hebat berbanding unjuk dengan diri kita. Kita berasa kita ni sangat hebat, sangat mulia berbanding dengan mereka itu. Tapi kita lupa sebenarnya Allah boleh saja menjadikan kita berpenyakit seperti mereka, tetapi tidak Allah yang memberikan kemuliaan kepada kita. Maka tanggungjawab kita ialah kita mengembalikan kemuliaan itu kepada Allah. Kita mengingati Allah, kita bersyukur kepada Allah, kita menjadi abid kepada jalan Allah, kita menjadi abid kepada Allah, kita beribadah kepada Allah, kita berusaha untuk membantu agama Allah. Sebab apa? Sebab Allah telah memberikan kepada kita kesihatan dan kebahagiaan. Allah telah memberikan kepada anak-anak kita kesihatan dan kesempurnaan. Sedangkan boleh saja Allah memberikan pelbagai penyakit, boleh saja Allah memberikan pelbagai ketidaksempurnaan kepada anak-anak kita. Tetapi tidak, Allah telah memilih kita dan anak-anak kita di kalangan mereka-mereka yang sihat. Sebab itu mari bersama, sempurna bulan Ramadan ini Allah mencukupkan Ramadan bagi kita, Allah mencukupkan puasa bagi kita. Kita bertakbir kepada Allah, kita membesarkan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey. Pada note kita membesarkan Allah yang memberikan kesihatan ialah Allah. Mari kita bicara tentang jihad kesihatan. Tuan-tuan, dalam bidang kesihatan kita kena jelas. Kita ni doktor ke, nurse ke, farmasis ke, radiologis, radiografer, apa-apa juga kedudukan kita dalam bidang kesihatan ini, kita harus sedar bahawa kita hanya alat Allah untuk mencapai benda yang Allah hendak buat. Allah yang menentukan, Allah yang memberikan kesembuhan. Kita sebagai doktor, kita hanya membantu kerja-kerja perawatan. Yang memberikan kesembuhan ialah Allah. Berapa ramai pesakit yang kita berusaha bagi rawatan pada dia, tetapi bila Allah tidak takdirkan sihat bagi dia, Allah tidak takdirkan sembuh bagi dia, tiada kesembuhan melainkan kesembuhan yang Allah izinkan. Berapa ramai juga pesakit yang AOR, dia tak nak ikut treatment kita, tak nak ikut rawatan kita, dia berubat kampung, jumpa yatim ke apa ke, tak. Tetapi Allah memberikan kesihatan kepada mereka, Allah memberikan kesembuhan kepada mereka. Sebab apa? Allah nak ajarkan kepada kita yang memberikan kesembuhan, yang memberikan kesihatan ialah Allah Azza wa Jalla, bukan kita. Kita hanya alat Allah, kita hanya alat Allah. Ubat-ubatan yang kita berikan hanya alat untuk membantu menyembuhkan pesakit, bukan kita yang menyembuhkan, Allah Azza wa Jalla. Kita sebagai alat, tak suruh sangat apa mana kita ni. So ini sangat penting, konsep yang sangat penting. Okey. Dalam bidang kesihatan, kenapa bidang kesihatan sangat penting? Kita nak balik kepada maqasid syariah. Apa dia tujuan hidup manusia? Apa tujuan syariat ini diturunkan? Tujuan hidup manusia. Manusia ini hidup untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menjadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Tujuan hidup manusia yang pertama ialah untuk mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Allah jadikan kita atas muka bumi ini ialah untuk kita beribadah kepada dia, untuk kita menjadi hamba-Nya, untuk mengikut segala arahannya dan mencegah daripada semua larangan dia. Ini di antara tujuan hidup kita yang utama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menjadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada dia. Tujuan hidup kita yang pertama, untuk beribadah kepada Allah. Tujuan hidup kita yang kedua yang seterusnya, Allah sebut kita, Allah nak menjadikan atas muka bumi ini khalifatullah fil ardh. Khalifah Allah atas muka bumi ini. Khalifah ini kerja apa? Kerja khalifah ini ialah liiqamati
iqamatuddin wa siyasatud dunya ni, untuk mendirikan agama, di iqamatuddin wa siyasatud dunya ni, dan mentadbir alam ini dengan agama Islam yang telah Allah turunkan bersama. Sebab itu kerja buat kita yang pertama ibadah, yang kedua sebagai khalifatullah fil ard, sebagai khalifah ini apa? Pengganti kerja-kerja buat Allah atas muka bumi ini. Bagaimana? Dengan kita mendirikan agama dan kita mentadbir alam ini seluruhnya dengan agama dia. Bagaimana cara kita mentadbir alam ini dengan agama dia? bukan setakat sebagai seorang pemimpin, bukan sebagai seorang administrator sahaja, dan dalam seluruh kehidupan kita. Bagaimana cara kita bercakap? Percakapan kita ini mestilah percakapan dengan cara agama. Bagaimana cara agama? Orang yang bercakap dengan cara Islam tidak sepatutnya bercakap benda-benda yang melapik. Tidak patut cakap dengan kata-kata yang kesat. Mereka perlu cakap dengan benda-benda yang baik. Mereka tidak cakap benda-benda yang tidak penting. Allah dalam banyak hadis Nabi sebut contohnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Allah tidak beriman seseorang kamu melainkan kamu mencintai sesuatu bagi saudara kamu apa yang kamu cintai. Ini kerja buat orang yang beriman. Allah sebut, Nabi telah sebut, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khair aw liyaskut. Barang siapa yang man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan pada hari akhirat, falyakul khair aw liyaskut, dia akan bercakap benda yang baik ataupun dia akan senyap. Ini dia banyak ciri-ciri dia. Dia bercakap benda yang penting. Dia cakap benda yang ada efek. Dia cakap benda yang baik, benda yang positif. Dia tidak cakap mengumpat dan sebagainya. Bercakapan mengumpat bukan ciri orang yang bercakap dengan agama. Selalu kerja buat dia, bagaimana cara dia berinteraksi dengan anak-anak, bagaimana dia berinteraksi dengan pesakit dia, bagaimana dia berinteraksi dengan seluruh masyarakat, dengan seluruh dunia. Dia berinteraksi dengan cara yang Islami. Bagaimana ciri-ciri yang Islami? Contohnya, dia bercakap dengan cara yang baik, dia tidak menipu dan sebagainya, dia jujur dan sebagainya. Seluruh aspek kehidupan kita ini mesti ditadbir dengan agama. Ini dia ciri seorang khalifah. Ini ciri seorang abid kepada Allah. Ini tujuan hidup yang pertama. Tujuan hidup yang sangat penting yang kita kena faham. Bila kita faham tujuan hidup ini, baru kita boleh nampak bagaimana dia peranan yang perlu dimainkan oleh seorang mujahid dalam bidang kesihatan. Okey. Kita dah nampak tujuan hidup seorang manusia ialah untuk beribadah kepada Allah. Dan maqasid syariah ini, apa tujuan syarak diturunkan? Di antara tujuan yang pertama, hifzuddin, untuk menjaga agama. Tuan-tuan, kita kena sedar. Ada kalanya saya bagi contoh. Ada kalanya hifzuddin yang pertama, menjaga agama. Yang kedua, hifzun nafs, menjaga nyawa. Yang ketiga, hifzul aql, menjaga akal. Hifzul muru'ah, hifzul mal, menjaga nyawa, menjaga harta, menjaga kehormatan dan sebagainya. Tuan-tuan, ramai orang yang berpenyakit. Mereka ditarik daripada kemampuan mereka untuk beribadah kepada Allah. Sebagai contoh, ada orang yang diuji Allah dengan penyakit, contohnya postpartum psychosis. Saya ada seorang pesakit baru ni, budak baby umur dah setahun sebulan. Comel sangat budak. Suruh cari gambar dia kat sini. Budak ni umur dah setahun sebulan. Selama setahun sebulan ni dia tidak pernah balik rumah. Dia lahir dengan severe prematurity, dapat chronic lung disease. Lepas tu pula macam-macam budak ni dapat penyakit dia. Severe chronic lung disease. Setahun sebulan dia di-admitted dalam hospital. Lepas lahir tu, mak dia dapat postpartum psychosis. Postpartum psychosis. Orang yang diberikan psikosis, orang yang Allah uji dengan penyakit skizofrenia contohnya, mereka ditarik akal, zahab akli, ditarik akal mereka. Bagaimana bila mereka ditarik akal dia? Mereka hilang kemampuan untuk beribadah kepada Allah. Mereka hilang kemampuan untuk bermunajat kepada Allah. Mereka hilang kemampuan untuk menjadi khalifah Allah atas muka bumi ini. So, apa tugas kita? Tugas kita dalam bidang kesihatan ialah untuk kita membantu mereka supaya mereka mendapat kembali kemampuan akal mereka. Saya pernah dapat seorang pesakit, saya ingat masa semua dulu dalam bidang medical, seorang pesakit muda lagi, umur baru 30-an, dapat dengan severe acute life-threatening asthma exacerbation. Sangat teruk datang tu, intubated, kena
salbutamol infusion, magnesium sulfate infusion, baru improve. Saya jumpa dia 5 tahun lepas, dia salesman dekat Proton, dekat Kuantan. Saya jumpa dia, bila jumpa tu nampak ceria dia, sihat macam biasa. Saya nak ceritakan, pesakit itu datang dengan sangat teruk keadaan dia, acute life threatening event. Kalau doktor yang merawat dia tidak merawat dengan baik, apa jadi pada dia? Life threatening. Sudah tentu dia mungkin sudah mati. Tetapi tidak dengan kemampuan doktor yang mampu merawat dengan baik, doktor, farmasi yang memberi ubat yang sepatutnya, nurse yang memberikan rawatan dengan baik. Kita ni sebagai alat Allah yang membantu merawat pesakit ini, Allah telah memberikan kesembuhan kepada pesakit saya tadi. Akhirnya dia lepas daripada penyakit asma exacerbation dia tu, dan dia sihat, boleh menjalani kehidupan seperti biasa. Dia mampu menjadi hamba Allah yang baik. Kenapa? Sebab kita, para doktor, para petugas, para profesional kesihatan, kita menjalankan tanggungjawab kita dengan betul. Kita mampu menjaga hifzun nafs, salah satu daripada maqasid syariah. Kita mampu memberikan kesihatan kepada pesakit itu. Kita mampu mengembalikan mereka kepada, mampu untuk menjaga nyawa pesakit saya tadi. Betapa besarnya kerja buat yang kita buat ini. Betapa besarnya kesan. Kalau kita tidak kompeten, kita tidak merawat dengan baik, kita tidak ikut protokol yang sepatutnya, kita memberikan ubat yang sesuai pada waktu yang sesuai, tidak dapat monitor pesakit dengan baik, tidak dapat identify bahawa this is an acute life-threatening event. Rawatan dia perlu lain, bukan macam asma biasa. Kalau kita tidak mampu, kalau kita tidak kompeten enough, sudah tentu pesakit ini mungkin sudah hilang nyawa dia. Tetapi apabila adanya para profesional petugas kesihatan yang bertugas dengan baik, bertugas dengan cara yang sepatutnya, kita mampu menyelamatkan nyawa pesakit. Sebab itu dalam bidang kesihatan ini, kita menyelesaikan di antara maqasid syariah yang sangat penting. Banyak lagi contoh, banyak sangat lagi contoh bagaimana dalam bidang kesihatan ini kita menyelesaikan maqasid syariah, kita menyelesaikan tujuan syarak ini diturunkan. Kita membantu pesakit, kita membantu masyarakat supaya masyarakat boleh beribadah kepada Allah dengan baik dalam banyak bidang. Dalam public health contohnya, kita prevent diseases dan sebagainya. Dengan prevention of diseases itu, pesakit orang semua boleh sihat dan tidak perlu, mereka boleh menjalankan ibadah dengan baik, dengan ibadah dengan baik. So kerja buat kita menyelesaikan masalah dalam maqasid syariah. Tuan-tuan, kita selalu dengar sebelum ni, ramai orang kata ni, untuk ni apa, UMNO ni contohnya, UMNO ni contohnya, mereka ni sekular. Sebab apa mereka sekular? Sebab mereka memisahkan di antara politik dengan agama. Kita kata ini sesat. Pemisahan, duality ni memisahkan politik dengan agama ni satu benda yang sesat, satu benda yang salah. Betul, memang sesat. Kita memisahkan bidang-bidang pelajaran, contohnya ini pelajaran sekolah, ini belajar agama. Kita pemisahan duality ni ialah satu benda yang dichotomy of knowledge ini satu benda yang salah. Knowledge semua adalah milik Allah. Semua knowledge milik Allah. Semua knowledge milik Allah. Tak ada no such thing as this is secular knowledge, this is Islamic knowledge. No. Semua knowledge adalah milik Allah. Cuma ada pengkhususan dalam bidang agama. Contohnya, kita kata macam tu. Tapi saya nak bagi tahu, ramai di kalangan kita, mereka-mereka, terutama kita yang ada fikrah ni contohnya, ramai di kalangan kita sendiri pun mengamalkan secularism dalam kerja buat kita dalam bidang kesihatan. Kita duk kata UMNO sesat ni, sekular apa semua kan, duk kata orang ni sesat, orang ni liberal apa semua kan, macam ular daun apa semua kan. Kadang-kadang tu kita lupa, kita sendiri mengamalkan secularism dalam bidang kesihatan ini. Sebab apa? Ramai di kalangan kita, bila buat kerja jihad, bila kerja agama, kita nampak apa? Kita nampak kerja agama ni bagi usrah, bagi pergi mukhayyam, pergi bagi ceramah, dan kita nampak ini je kerja buat kerja-kerja agama. Kita terlupa bahawa belajar dalam bidang kesihatan kita ini, bidang yang menyelesaikan di antara pillars of maqasid syariah ni, dalam belajar dalam bidang kita ini ialah sebahagian daripada kerja jihad. Kita lupa, kita yang pergi belajar ini, kita dapat banyak ganjaran dia. Apa kurangnya kita pergi belajar dalam bidang kesihatan yang dia belajar dalam bidang agama? Apa kurang dia? Sedangkan ia menyelesaikan
menyelesaikan maqasid syariah. Benda ni benda yang sangat besar, tapi kita yang pandang enteng. Ramai kita kadang kalau contohnya kalau clash usrah dengan kelas, ni mungkin ada yang sahabat tak setuju dengan saya. Boleh apa kan, usrah clash dengan kelas. Ramai kita kadang tak apa, kita utamakan usrah sebab usrah ini ialah kerja jihad. Usrah ni, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih. Kita dengar kita Allah innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum. Kita Allah telah beli diri manusia ni, diri orang yang beriman ini untuk kita berjaya dengan Allah. Tak, kita lupa sebenarnya kerja buat kita dalam bidang kesihatan ini ialah sebahagian daripada kerja jihad. Kerja buat kita dalam bidang kesihatan ini ialah sebahagian daripada kerja agama. Sebab itu ramai orang, saya minta maaf, ramai orang walaupun mereka yang ada fikrah Islam yang baik, tetapi bila buat kerja agama, bila pergi usrah, bila pergi ceramah, bila buat program-program dakwah, kita bersungguh-sungguh, kita komited, kita bagi sepenuh tenaga kita. Tapi ramai di kalangan, bukan ramai lah, ada sebahagian daripada kita bila dalam bidang kesihatan kita, di dalam bidang kesihatan, bila buat kejerawatan, bila belajar dalam bidang perubatan, bidang kesihatan ini, kita buat sambil lewa. Sebab apa? Sebab kita rasa this is secular, ini bidang kesihatan ini ialah bidang-bidang yang Israel yang wujudkan. Sekarang kan sibuk kata doktor-doktor ni ejen Yahudi. Mereka-mereka yang ada yang grup yang pro naturopathy ni dah mula kata ni para doktor ni ada yang dikatakan ni ejen Yahudi, sampai macam tu dia tomah kita kan. Ramai terdapat di kalangan kita dalam bidang kesihatan ini, kita merasakan bahawa bidang kesihatan ini ialah bidang yang luar daripada agama. Kita sendiri yang memisahkan agama daripada bidang yang kita sedang buat. Ramai dari kita yang merasakan bahawa belajar dalam bidang perubatan tidak ada darjat banding dengan belajar dalam bidang agama. Sedangkan kita lupa kerja buat kita dalam bidang kesihatan ini boleh menjaga maqasid syariah. Cuba bayangkan para pelajar yang masa student itu dia tidak belajar dengan baik, assignment main copy paste daripada orang lain. Sebab apa? Sebab sibuk pegang jawatan ambil kampus, contohnya pegang jawatan satu tahun ini dia pegang presiden, polisi ni dia pegang banyak jawatan. Malam mesyuarat seminggu tu 2 malam daripada seminggu pergi mesyuarat, 2 malam 3 malam lagi usrah. Usrah dia bawa, usrah pimpinan, usrah nukabak, banyak usrah dia kan. Tiap minggu, tiap malam tu ada program, dia tak sempat nak study. Sebab apa dah sempat study? Saya tak sempat study sebab apa? Sebab saya sibuk dengan kerja-kerja jihad. Allah akan bantu, in tansurullah yansurkum. Siapa bantu agama Allah, Allah akan bantu dia. Kita kata. Sebab itu kita tak belajar sangat dalam bidang kesihatan ni. Sebab apa? Sebab kita yakin Allah akan bantu kita bila kita exam. InsyaAllah kita kata, bila kita tak belajar sangat pun tak apa, Allah akan bantu kita sebab kita bantu agama Allah. Kita yakin sebegitu. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu pandangan ini kurang tepat. Kerana apa? Sebab bidang kesihatan, bidang yang kita belajar ini ialah sebahagian daripada bidang agama, sebahagian daripada bidang jihad. Dan benda ini sangat penting. Kalau knowledge yang kita patut acquire masa kita student, tapi kita gagal acquire sebab kita pergi buat kerja lain. Tuan-tuan, cuba bayangkan kalau 5 tahun akan datang kita jumpa pesakit dan kita tidak mampu merawat pesakit dengan baik, apa komplikasi dia? Saya bagi contoh. Saya bagi contoh baby je lah, sebab saya memang doktor dalam bidang pediatrik. Seorang bayi yang baru lahir, mak dia ada diabetik, infant of diabetic mother. Baby ni mak dia ada gestation diabetes mellitus. Doktor yang merawat itu, dia sebab mungkin dia sibuk sangat dengan kerja-kerja jihad luar, sibuk dengan kerja-kerja yang diistilahkan kerja-kerja agama dia tu, tanpa dia mengabaikan pelajaran dalam bidang perubatan, dia tak boleh identify apakah problem yang boleh ditempuhi oleh bayi-bayi yang anak-anak ibu diabetes. So kesannya apa? Dia hantar baby lepas lahir, dia hantar terus baby pada mak dia tanpa dia monitor dengan baik, tanpa ada clear punya plan dan sebagainya. Baby dapat hypoglycemia. Kadang-kadang dengan hanya beberapa minit episod hypoglycemia pada bayi itu, apa kesan dia? Di antara kesan dia ialah bayi itu
IQ dia mungkin dia mungkin tidak boleh mencapai mental function yang sepatutnya. Higher mental age dia mungkin menurun. Daripada bayi ni sepatutnya boleh menjadi seorang doktor, tapi sebab doktor yang merawat dia itu tidak mampu identify hypoglycemia, tidak mampu merawat hypoglycemia dengan baik, tak pasal-pasal bayi ini mungkin terencak akal, mungkin tidak mampu bekerja, mungkin tidak ada masa depan yang baik. Siapa yang menghancurkan masa depan bayi ini? Ialah doktor yang tidak kompeten, perawat yang tidak kompeten, nurse yang tidak kompeten. Sebab itu dalam bidang kita perlu kompeten dalam bidang kita. Allah suka kita apabila kita membuat satu benda, kita kena buat dengan itqan, kita kena buat dengan ayyukinah, kita kena buat dengan itqan, buat dengan bersungguh-sungguh, buat dengan betul-betul setakat mana yang kita mampu buat. Bila kita buat sesuatu, kita kena buat dengan sungguh-sungguh. Kerja jihad dalam bidang kesihatan ini ialah sangat besar. Sebab itu kita tidak boleh bermain-main. Tidak boleh bermain-main, tuan-tuan. Dalam bidang kesihatan, apa lagi point? Kenapa saya kata ia di antara jihad yang besar? Manusia ni tuan-tuan, masa bilakah dalam hidup manusia ni ialah dia paling vulnerable. Hati-hati mereka dalam keadaan yang paling vulnerable. Manusia bila dia nak menerima input, bila manusia hendak menerima sesuatu, dia ibarat gelas. Manusia ni ibarat gelas. Hati-hati manusia ni dia ibarat gelas. Apabila hati itu penuh dengan air, dia tak mampu dah nak menerima air yang lain. Terutama kalau air itu kotor, kita nak isi, tak boleh. Kita kena buat apa? Kita kena buang air yang kotor itu, kosongkan dia, kita isikan dengan air yang bersih. Kalau air gelas tu dah penuh dengan air, kita memang tak mampu nak isi dengan air yang lain. Kita kena kosongkan. Sebab itu manusia ni, di antara taktik kita nak sentuh hati-hati manusia ni ialah kita kena sentuh hati-hati manusia ketika mereka vulnerable. Bila kita boleh touch vulnerability mereka itu, ketika itu kita boleh sentuh, masuk ke dalam hati-hati mereka. Bila mana dalam hidup manusia ni ialah ketika masa bila seorang manusia ni ketika mereka paling vulnerable, tuan-tuan. Dalam banyak kajian kita tengok manusia ini mereka paling vulnerable ialah ketika mereka sakit, ataupun ketika mereka menjaga anak-anak mereka yang sakit, mereka menjaga keluarga mereka yang sakit. Ketika ini mereka sangat vulnerable, mereka sangat mengharapkan pertolongan, mereka sangat mengharapkan empati daripada doktor dan petugas kesihatan. Mereka sangat vulnerable. Ketika ini tuan-tuan ialah ketika yang paling baik untuk kita memasukkan baik-baik tarbiyah, masukkan baik-baik dakwah dari kepada mereka. Tuan-tuan, ini yang mereka buat. Ini yang dibuat oleh mereka daripada golongan misionari Kristian, mereka yang dari kumpulan Buddha. Ini yang mereka buat. Mereka masuk ke hospital, mereka memberikan dakwah mereka, berjumpa dengan pesakit. Kita tengok di luar negara, para padri, mereka pergi berjumpa dengan pesakit-pesakit yang end of life. Contohnya, mereka berjumpa dengan mereka memberi bantuan, mereka memberikan sokongan, dan ketika itu mereka memasukkan dakwah mereka, mengajak manusia kepada agama mereka. Tapi apa yang kita buat dalam umat Islam, kita tidak percaya pada mereka. Kita tidak percaya pada mereka. Apa yang berlaku di Selangor contohnya beberapa tahun yang lepas, kan? Mereka bawa, tuan-tuan boleh tengok berapa banyak rumah-rumah hospice contohnya yang dimiliki oleh orang Islam. Sangat tidak ramai. Kebanyakan rumah-rumah hospice dimiliki oleh orang Kristian, Buddha, Hindu dan sebagainya. Mereka ini yang menjaga pesakit-pesakit HIV yang severe, mereka yang menunggu masa sahaja untuk mati. Mereka ini dijaga oleh mereka yang beragama Kristian dan sebagainya, dan mereka memberikan dakwah ketika itu. So apa kerja buat kita? Kita, para petugas kesihatan yang berjumpa pesakit dan keluarga ketika mereka paling vulnerable, tanggungjawab dakwah untuk mengajak mereka kembali kepada Allah ialah tanggungjawab kita semua. Alangkah baiknya apabila kita berjumpa dengan seorang ibu, contohnya ibu yang anaknya sangat tenat, HI grade 3, tak ada harapan, high ventilator setting, kita dah buat semua dah, baby memang tak survive. Alangkah baiknya kalau kita boleh berjumpa dengan ibu dia dan kita ingatkan kepada ibu dia, wahai ibu, anak ini ialah milik Allah. Allah meminjamkan anak ini sebentar pada ibu.
Cuba ibu bayangkan, anak ini walaupun dia tidak sempat membesar, tetapi syurga sudah pasti untuk anak ini. Berapa ramai orang yang anaknya membesar dengan baik, comel, sihat, tetapi anak yang lain itu belum pasti menjadi saham ibunya ke syurga atau ke neraka. Tetapi anak ibu walaupun hidupnya mungkin 1 atau 2 hari, tetapi syurga sudah pasti untuk anak ini. Dan anak ini nanti di akhirat, anak ini akan tarik ibu. Ini ibuku, dia bersedih keranaku. Ibu ini yang memberikan susu ketika aku sangat sakit. Ibu ini yang menjaga aku ketika aku di NICU sangat penat. Allah Rabbi, tuan-tuan, berapa ramai doktor yang mampu sebut sebegitu? Berapa ramai doktor yang bila nak prescribe ubat kepada pesakit, yang mampu sebut kepada pesakit, farmasi contohnya, bila bagi ubat kepada pesakit, bagi tahu, encik, ubat yang saya beri kepada encik ini yang menyembuhkan ialah Allah Azza wa Jal. Ubat ini hanya alat sunnatullah untuk menjadikan encik sihat, tetapi yang memberikan kesembuhan ialah Allah Azza wa Jal. Apa guna sihat kalau tidak beribadah kepada Allah? Berapa ramai doktor mata contohnya, saya ingat Prof Wahya pernah cerita, berapa ramai orang doktor mata bila nak buat rawatan, contoh pasien datang dengan cataract, nak buat operation, letak intraocular lens, boleh sebut dengan pesakit, encik, penglihatan ini diberikan oleh Allah Azza wa Jal yang memberikan nikmat penglihatan kepada encik sebelum ini, dan Allah juga yang telah menarik balik nikmat ke penglihatan daripada encik. Mungkin sebab diabetes encik tidak jaga kesihatan contohnya sebelum ini, Allah juga yang tarik nikmat kesihatan itu, nikmat penglihatan itu. Hari ini kita nak buat operation, InsyaAllah selepas operasi ini berjaya, penglihatan dapat dikembalikan. Saya sebagai seorang doktor hanya alat untuk mengembalikan, tetapi yang mengembalikan penglihatan ialah Allah Azza wa Jal. Intraocular lens yang kita letak itu hanya alat untuk melihat, tetapi penglihatan ialah diberikan oleh Allah Azza wa Jal. Maka penglihatan yang Allah kembalikan ini pastikan digunakan untuk melihat ayatullah fil ardh. Pastikan penglihatan yang diberikan kembali ini, penglihatan yang dikembalikan ini digunakan untuk melihat ayatullah fil Quran, untuk membaca ayat-ayat Allah dalam Al-Quran. Banyakkan baca Al-Quran, banyakkan berzikir kepada Allah. Tengok kertas mondi contohnya, tengok kertas mondi itu, pangkau yang betul, jangan pangkau sesat. Berapa ramai doktor yang mampu cakap sebegini? Penglihatan Allah yang beri, tangan Allah yang beri, gunakan tangan untuk memangkau benda molek. Contoh. Berapa ramai yang mampu? Berapa ramai doktor yang mampu? Berapa ramai petugas profesional kesihatan yang mampu sebut sebegini? Sedangkan ini kerja buat kita. Kalau bukan kita, siapa? Kalau bukan kita, siapa? Peluang kita sangat besar. Peluang kita untuk berdakwah dalam bidang kesihatan ini sangat besar. Tapi berapa ramai daripada kita yang buat? Berapa ramai daripada kita yang buat? Tuan-tuan, saya tak pasti dengan hospital anda. Saya pernah kerja di beberapa hospital dekat Malaysia, kecuali di SUSM agak bagus. Tapi hospital lain, contohnya hospital Kuantan yang saya dulu bagi tahu, less than 1% daripada pesakit yang sembahyang, kurang daripada 1% pesakit yang menunaikan solat, kurang daripada 1%, tak ramai. Surau tu kosong aja. Waktu sembahyang Jumaat ialah di antara waktu yang ramai orang datang melawat. Sembahyang Jumaat, tak ada sembahyang Jumaat ke? Kan? Waktu sembahyang Jumaat ramai orang datang melawat. Apa cerita ni? Berapa ramai pesakit yang sembahyang? Kenapa pesakit tidak sembahyang? Kadang-kadang kita dalam bidang kesihatan ini, kita jaga pesakit kita masuk, contohnya pesakit yang ward orto contohnya. Pesakit kadang masuk ward sebulan duduk ward. Apa kita buat pada pesakit itu? Adakah pesakit kita solat? Pernah tak doktor tanya pada pesakit, cik, solat ke mana cik solat? Macam mana solat? Macam mana ambil wuduk? Sudahkah menunaikan solat? Berapa ramai kita pernah cakap pada pesakit yang masalah tak baik-baik, kita sebut pada dia, cik, kesakitan ini Allah yang beri. Doa dah. Cik dah doa kepada Allah dah.
ada sebarang dosa-dosa yang dulu yang mungkin dengan kita minta ampun daripada dosa kita, mungkin dengan itu boleh membantu kesembuhan. Mungkin dengan kita minta ampun dosa kita dengan mak ayah kita, dosa kita dengan saudara mara kita, dosa kita dengan rakan-rakan kita, mungkin dosa itu yang menyebabkan kita lambat baik berbanding dengan orang yang lain. Berapa ramai doktor yang mampu sebut benda-benda sebegini dengan pesakit. Ini ketika sakit ialah ketika mereka sangat vulnerable. Jarum-jarum dakwah perlu dimasukkan di ketika itu, menyentuh hati manusia ketika mereka paling vulnerable. Ini ialah kerja buat kita yang sangat penting. Berapa ramai kita yang mampu buat? Tidak ramai. Setakat ini tidak ramai. Walaupun kita masa kampus dulu berdegar-degar, tapi tak ramai kita yang mampu buat. Mereka-mereka yang end of life care, berapa ramai yang mampu sambil-sambil buat CPR tu boleh sebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita boleh assign, kita tengah buat CPR, kita panggil seorang cik, seorang duduk kat telinga pesakit, bacakan syahadah kepada dia. Berapa ramai yang mampu buat. Pesakit yang kadang-kadang yang memang nak mati dah, menunggu masa nak mati, masih ada sedikit kesedaran. Berapa ramai kita di kalangan para doktor, pesakit itu kita letak morfin contohnya, kita sedik dia, kita tahu dia nak mati dah, kita kurangkan sikit morfin supaya dia ada sedikit kesedaran. Kita mampu sebut kepada dia Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dengan harapan mungkin dalam hati dia boleh kita bacakan dia boleh mengucap syahadah walaupun dalam hati dia. Cuba bayangkan satu masa nanti apabila kita sendiri, diri-diri kita masing-masing ini, diri saudara mara kita, mak ayah kita contohnya, apabila kita berjuang dengan maut, kita sudah hampir nak maut dah, berjuang dengan maut, diambang maut. Cuba bayangkan doktor bagaimana yang kita hendak. Adakah kita hendak doktor yang hanya pandai buat CPR sahaja, ataupun kita hendak doktor yang pandai buat CPR sambil itu dia tetap berfikir tentang agama kita, mampu mengucapkan syahadah di telinga kita ketika kita hampir menghadapi maut. Cuba bayangkan bagaimana doktor dan petugas kesihatan yang kita hendak. Kita hendak yang sebegitu, maka tanggungjawab kita ialah kita mesti menjadi sebegitu. Kita mesti menjadi doktor yang mampu menjadikan bidang kesihatan sebagai jihad. Dia kerja jihad perlu dibuat dengan sungguh-sungguh, bukan dengan sambil lewa. Ia bukan kerja nombor 2 dalam bidang kerja bidang kesihatan, ialah kerja agama yang kita perlu buat dengan bersungguh-sungguh. Tak, kita menyentuh manusia, menyentuh hati-hati manusia ketika mereka sangat lemah. Para doktor, para petugas dalam bidang kesihatan mempunyai standing yang tinggi dalam masyarakat. Banyak studi di barat contohnya yang menunjukkan para doktor ialah di kalangan manusia yang paling dipercayai oleh masyarakat. Doktor, top of the list. Doktor ialah orang yang paling dipercayai oleh masyarakat. Doktor cakap, orang terima. Biasanya setakat ni bila doktor cakap, orang boleh terima, orang percaya. Para petugas kesihatan bila kita cakap, orang boleh terima. Kan? Ustaz-ustaz dah sebut rokok haram lama dah. Ustaz-ustaz kan, fatwa rokok haram ni lama dah. Majlis Fatwa Kebangsaan Siam 92 dah keluarkan fatwa rokok haram. Ustaz-ustaz boleh dah sebut kata rokok haram. Rokok ni macam lembu sebenarnya kan. Sebut lama dah, tapi tidak mempunyai kesan yang baik. Tapi ada doktor sebut, doktor kata isap rokok sakit jantung, isap rokok erectile dysfunction, orang berhenti isap rokok. Isap rokok kena Burgess disease, jari jatuh satu-satu, orang berhenti isap rokok. Isap rokok kena kanser, doktor sebut berhenti isap rokok. Kalau tak, saya akan berhentikan rawatan. Contohnya saya ada pesakit, anak dia ada asma, tak kontrol sebab bapa dia isap rokok dalam rumah. Saya sebut, encik, kalau encik tak nak berhenti isap rokok, saya tak nak bagi rawatan lah pada anak encik, sebab tak ada guna saya bagi rawatan, encik bagi racun, bagi rawatan, encik bagi racun, tak selesai masalah anak. Doktor sebut orang boleh terima, orang percaya, kita ada certain standing dalam masyarakat, orang respect pada kita. Sebab itu kalau doktor masuk jadi calon, mungkin cepat sikit boleh menang lah pilihan raya. Alhamdulillah, saya tak nak lah jadi calon. Okay. So isi adalah doktor dan para petugas kesihatan, para profesional kesihatan, kita ada standing dalam masyarakat, orang percaya kepada kita. Sebab itu kita perlu memainkan peranan sebagai seorang da'i dalam bidang kesihatan. Bila
Bila kita sebut, bila kita merawat pesakit, kita sertakan dengan kerja-kerja dakwah. Tunjukkan contoh akhlak yang baik. Kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Cuba bayangkan seorang doktor bila nak cucuk saline pada pesakit, dia sebut Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan bantuan, Allah memberikan kemudahan untuk saline ini hari ini. Kan? Seorang doktor bila dia masuk ubat kemoterapi pada pesakit, contohnya seorang staf nurse masukkan ubat pada pesakit, dia sebut insya-Allah, kita doakan Allahumma yashfi, Allahumma yashfi. Dia masuk ubat tu Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma yashfik. Masuk ubat, Allahu Rabbi. Kerja yang sangat hebat, kerja yang sangat hebat. Ada jadi tak sekarang ni? Sekarang ni tak jadi. Kenapa tak jadi? Sebab kita tidak nampak, kita tidak menjadikan bidang kesihatan sebagai kerja jihad kita. Kita tidak nampak bidang kesihatan ini sebagai daripada kerja agama. Kita nampak kerja ni kerja kita sahaja. Kita tak nampak dia sebagai kerja dakwah, kerja jihad dan sebagainya. So ini penting bagi kita. Apa tanggungjawab kita? Benda ni dakwah dalam bidang kesihatan ini hanya kita yang boleh buat. Hanya kita, mereka yang profesional dalam bidang kesihatan, hanya kita yang boleh buat. Ini kerja kita. Ini kerja kita. Saya blame semua orang ni. Kita tunggu satu hari nanti di akhirat kelak, pesakit-pesakit kita yang tak sembahyang, sebulan duduk ke hospital dia tak sembahyang. Allah tanya pada dia, "Encik, kamu ni Mamat, sebulan duduk hospital, pakai kaki je, tangan boleh guna, tapi sebulan kamu tidak sembahyang kepada aku." Dia mula cari pada doktor tu jambang jebeng apa semua kan, bagi ceramah macam-macam, tapi tak pernah sekali pun dia sebut, dia ajar saya bagaimana nak ambil duduk. Contoh ni, dia tak ajar saya bagaimana saya nak solat dalam keadaan duduk dan sebagainya. Pesakit kita mungkin jadi lawyer, sama dengan kita di akhirat kelak. Banyak kerja yang kita kena buat. Kerja ini hanya kita yang boleh buat, orang lain tidak boleh buat. Banyak lagi tuan-tuan. Saya bagi contoh lagi dalam bab perubatan, dalam bab ubat-ubatan. Kita contohnya ubat pesakit yang kena sakit jantung. Di antara ubat yang penting untuk kita bagi ialah Klexane, Cycloplex, Enoxaparin. Majlis Fatwa Kebangsaan dah keluarkan fatwa pasal Enoxaparin dan Fluxiparin. Dua ubat untuk jantung, tapi ubat ini ialah porcine base, ada sumber menggunakan babi dan sebagainya sebagai bahan dia. Porcine base. Orang Tok Haji, seorang ustaz contohnya, kena sakit jantung, perlu kita bagi ubat ini? Tak pasal-pasal kita bagi ubat porcine dalam diri dia. Apa masalahnya? Sedangkan kita ada yang substitute yang lain. Kita ada Fondaparinux contohnya, yang synthetic base, tidak ada porcine, yang halal sedikit, yang halal lah ni, tak ada masalah. Tapi kenapa kita tak boleh bagi? Kenapa kita tidak boleh bagi? Di antara sebabnya mungkin kurangnya kajian yang menunjukkan efektiviti Fondaparinux. Sekarang ni sudah banyak, tapi satu masa dulu tidak banyak sumber-sumber rujukan yang kita boleh guna sebagai evidence base untuk menggunakan Fondaparinux. Banyak hospital juga Fondaparinux tidak available di semua hospital di Malaysia. Banyak hospital, beberapa hospital bila nak guna dia ada Klexane saja, dia tidak ada Fondaparinux. Studi dalam pediatrik age group contohnya, dalam kanak-kanak, penggunaan efektiviti penggunaan Fondaparinux tu masih belum widespread, tak banyak lagi evidence base dia. Sebab tu kadang-kadang pesakit kanak-kanak kita masih terpaksa menggunakan Klexane sebab tak cukup evidence base untuk kita gunakan Fondaparinux. Kenapa jadi begini? Sebab kurangnya kajian. Adakah kita fikir orang kafir ni yang produce ubat Klexane tu, dia memang sengaja buat letak porcine base tu sebab nak khianat orang Islam? Sudah tentu tidak. Tapi kenapa ada porcine base? Sebabnya mereka memang makan babi, tak ada masalah lah bagi mereka. Kenapa jadi begini? Sebabnya tidak ramai umat Islam yang menceburi bidang kajian. Tidak ramai umat Islam yang betul-betul konsentrate dalam bidang kajian, bantu buat studi dan sebagainya. Kerja kita sangat tak banyak. Kerja kita dalam bidang kesihatan ini, kita perlu menyelesaikan masalah umat. Orang pergi haji kena cucuk meningokokal vaksin. Satu masa dulu vaksin yang ada untuk meningokokal hanya semua yang porcine base sahaja, tidak ada yang sintetik dan sebagainya. Orang pergi haji, kita bagi babi pada dia. Kenapa? Kerana kurangnya kajian. Orang Islam tidak menghasilkan inovasi yang baik. Polio vaksin contohnya. Polio vaksin.
Kita hampir nak eradicate polio sekarang ni. Polio vaksin, walaupun dia tidak menggunakan bahan daripada porcine, tapi dia ada porcine trypsin sebagai penapis. So, juga porcine. Tapi kenapa kita terpaksa gunakan? Sebab kurangnya kajian di umat Islam. The blame bukan pada orang kafir, blame ni ialah pada umat Islam. Sebab apa? Sebab kita kurang terlibat dalam menggunakan kajian dan sebagainya. So kerja kita sangat banyak. Apa yang kita kena buat? Kerja buat kita ialah menyelesaikan masalah ummah. Kita perlu buat kajian, kita perlu membantu perawatan, kita membantu dalam kerja promosi kesihatan dan sebagainya. Kerja-kerja pentadbiran. Tuan-tuan, apa di antara masalah orang untuk beribadah dalam hospital? Apa di antara kekangannya, masalahnya? Kadang-kadang tu tidak ada tempat-tempat yang kondusif untuk orang solat. Di Malaysia contohnya, tidak ada tempat yang kondusif untuk pesakit kita solat, pesakit dan keluarga. Tidak ada tempat kondusif kerana tidak ada surau dan sebagainya, tidak ada tempat uduk yang baik. Susah pesakit nak solat, tapi surau tak ada. Siapa punya silap? Administrator. Tidak designate tempat untuk sembahyang. Staff-staff kita, contohnya OT list, kita buat OT surgeon yang ramai lelaki, kita buat OT hari Jumaat. OT buat surgeon kita ada je surgeon yang perempuan, yang non-muslim dan sebagainya. Kita boleh je assign. Kalau OT list tu banyak, hari Jumaat tu kita boleh assign doktor muslim hari Jumaat itu buat pagi lah. Kalau nak kelas waktu solat Jumaat, boleh je assign doktor yang lain. Kita boleh susun jadual itu, kita boleh susun. Tapi kenapa kita tidak susun? Sampai ada doktor yang tak sempat langsung nak pergi sembahyang Jumaat. Kenapa? Sebab administrator tidak menjalankan kerja sebagai profesional muslim. Dia tidak nampak bidang kesihatan ini sebagai bidang jihad. Ini masalah. Berapa ramai contohnya doktor kita ramai. Satu department tu doktor ada mungkin 20-30 orang satu department. Laki ada, perempuan lebih ramai doktor. Betul kan? Sekarang ni lebih ramai doktor perempuan berbanding dengan doktor lelaki. Bila kita buat jadual on-call, kita tahu dah contohnya kalau ORL tu mungkin tak ada masalah lah, ORL boleh balik rumah kan. Nanti contohnya dalam bidang pediatrik, neurosurgery contohnya, bidang yang sibuk kan, bidang yang sibuk. Dalam bidang yang sibuk ni kita tahu kadang-kadang tu tak sempat pergi sembahyang Jumaat. Kenapa kita buat jadual on-call hari Jumaat dia mesti doktor lelaki yang on-call? Boleh tak kita assign supaya hari Jumaat tu mesti doktor perempuan yang on-call? Boleh ke tak boleh buat? Sudah tentu kita boleh buat, tetapi kita tidak buat. Kenapa? Sebab kita tidak nampak bidang kesihatan sebagai bidang dakwah. Kita nampak dia separate daripada agama. Kita mensekularkan bidang kesihatan. Kita memisahkan agama daripada bidang kesihatan. Kita letakkan agama itu di luar hospital kita. Tak bawa masuk agama dalam hospital kita. Tidak bawa masuk agama dalam praktis kita dalam bidang kesihatan. Inilah masalah utama yang saya nak bawa. Jihad dalam bidang kesihatan. Kita kena pastikan kesihatan ialah bidang jihad kita. Dan skill kita banyak, kerja buat kita banyak, kerja dalam bidang kajian, kerja dalam bidang perawatan, dalam bidang promosi kesihatan, dalam bidang pentadbiran dan juga akademik. Berapa ramai daripada kita yang masa di kampus kita pernah belajar bahawa kesihatan ialah sebahagian daripada kerja jihad, kesihatan ialah sebahagian daripada kerja agama. Berapa ramai daripada kita pernah belajar tentang bab fiqh perubatan contohnya dalam masa kita student. Banyak universiti masih tidak mengajar benda-benda begini. Sebab itu kita perlu masuk dalam bidang akademik. Kita perlu masuk untuk mengajarkan kepada masyarakat, mengajar kepada profesional kesihatan yang baru bahawa bidang kesihatan ialah bidang agama. Agama termasuk dalam bidang kesihatan. Bidang kesihatan sebahagian daripada kerja-kerja agama. Jangan dipisah-pisahkan. Berapa ramai daripada kita yang mampu untuk sebut benda-benda sebegini. Nampak? Saya harap jelas teman-teman. Saya harap kita semua jelas bahawa bidang kesihatan ini ialah bidang yang sangat penting. Ia sebahagian daripada kerja agama. Kalau kita tidak buat kerja dengan baik, apa kesan dia? Kesan dia masyarakat tidak mampu membuat kerja-kerja agama dengan baik. Orang yang patut boleh solat, tapi bila kita tidak buat kerja dengan baik, dia tidak boleh solat. Orang yang patutnya boleh beribadah kepada Allah, kita tidak rawat dengan baik, tidak memberikan perawatan yang baik, mereka mendapat sakit. Kita biarkan pesakit kita buat kerja-kerja promosi kesihatan kita tidak buat dengan baik, mereka ramai dapat masuk dengue dan sebagainya, dapat macam-macam penyakit dan sebagainya, ramai masuk hospital, mereka tidak boleh
menjalani kerja-kerja agama dengan. Sebab apa? Sebab itu saya tunjukkan bahawa bidang kesihatan ialah sebahagian daripada kerja jihad, dan ia di antara jihad yang besar sebenarnya, sebab kita menyelesaikan maqasid syar'i. So apa yang kita kena buat? Apa yang kita kena buat sekarang ini? Apa yang kita kena buat? Yang pertama ialah creating awareness. Bangkitkan kesedaran. Saya ajak semua ramai-ramai, kita besarkan, kita glamourkan istilah jihad kesihatan ini. Kalau dalam bidang ekonomi, mereka boleh bangkitkan ekonomi umat Islam dengan slogan jihad ekonomi. Orang nampak bersemangat untuk membangkitkan ekonomi umat Islam. So memang ekonomi umat Islam perlu bangkit. Dengan ekonomi yang baik, kita mampu mengawal dunia. Kenapa dia ada? Sebab orang Yahudi boleh kontrol dunia ini sebab mereka mengawal ekonomi. Jihad ekonomi itu sangat penting. Apa salahnya kita memperkenalkan istilah jihad perubatan, jihad kesihatan, bidang kesihatan sebagai medan jihad yang sangat utuh bagi kita. Tanggungjawab ainiyah bagi semua di kalangan kita dalam bidang kesihatan. Kita perlu menjadikan kesihatan sebagai medan jihad kita. Apa yang kita kena buat? Yang pertama, kita sebarkan kesedaran. Pastikan semua orang dalam bidang kesihatan sedar bahawa ini ialah kerja jihad kita. Aku adalah seorang mujahidin dalam bidang kesihatan. Ini kerja buat kita. Bidang kesihatan ialah sebahagian daripada kerja-kerja dakwah, sebahagian daripada kerja-kerja agama yang perlu kita buat dengan itqan. Kita kena sedar. Itu yang pertama, bangkitkan kesedaran dalam diri kita dan di kalangan sahabat-sahabat kita. Yang pertama. Yang kedua, kita kena ada sound knowledge base. Kita kena ada knowledge base yang bagus. Dalam bidang kesihatan, kita kena menjadi yang terbaik. Kita kena menjadi pioneer. Kita kena menjadi resource person. Kita kena menjadi yang paling hebat, pakar yang paling hebat dalam setiap bidang yang kita ceburi. Kita masih mampu untuk merawat pesakit dengan baik. Macam mana kita nak menjadi mujahidin dalam bidang kesihatan kalau apa yang ada pada kita, knowledge base dalam bidang kesihatan ni lemah? Kita perlu menjadi yang terbaik dalam setiap bidang yang kita buat. Kalau kita seorang pediatrician, seorang pakar kanak-kanak, kita mesti jadi pakar kanak-kanak yang baik, yang kompeten dalam merawatan kita. Baru kita boleh menjadi mujahidin dalam bidang kesihatan. Sound knowledge base kita mesti kuat. Kita kena pandai untuk buat research dan sebagainya. Macam mana kita nak detect? Dalam bidang kesihatan yang banyak ijtihad yang kita kena buat. Pesakit ini, gestational diabetes mellitus, boleh puasa atau tidak boleh puasa? Wajib puasa, makruh puasa, haram puasa. Hukum puasa Ramadan wajib, jelas. Pesakit yang ada penyakit medikal, gestational diabetes mellitus contohnya, adakah dia haram puasa? Sebabnya very poor sugar control despite on high dose insulin. Haram dia berpuasa sebab dengan dia berpuasa dia membahayakan nyawa bayi dia. Haram dia berpuasa. Siapa yang nak tentukan? Ijtihad ni siapa yang nak keluarkan? Yang nak keluarkan ijtihad ini ialah para doktor-doktor muslim, para profesional-profesional muslim yang sedar dan punya knowledge base yang bagus. Sebab itu kita perlu ada knowledge base yang bagus. Seorang pesakit on hemodialysis, boleh puasa, tak boleh puasa, batal puasa, tak batal puasa. Siapa yang nak tentukan? Siapa yang nak bagi fatwa ni? Siapa yang nak buat ijtihad ni? Ini kerja-kerja kita lah dalam bidang kesihatan. Para asatizah kita tidak mampu sebab mereka tidak belajar dalam bidang kesihatan. Kita yang kena buat dalam bidang kesihatan. Ini kerja buat kita. Sound knowledge base kita kena kuat. Yang kedua, saqafah, tarbiyah da'iyah. Kita nak berdakwah ni, dia ada skill, dia ada dia punya persiapan dia ada dia punya percakapan dia ada dia punya ni. Saya pernah ingat satu pesakit saya, pakcik, memang orang masjid, orang kaki semayang dan sebagainya. Dia masuk patah kaki. Saya pernah cuba approach dia, pakcik semayang macam mana? Pakcik jawab apa? Pakcik kata, doktor buat kerja doktor, saya nak semayang macam mana pakai simen. Pakcik cakap macam tu, doktor buat kerja doktor. Yang ni saya tanya ustaz, tapi tak kita tanya pun. Sebab mungkin approach dakwah kita yang kurang baik. Sebab itu dalam masa belajar sekarang ini kita kena memperbaiki saqafah, tarbiyah, da'iyah kita kena perbaiki. Jadi seorang da'i yang baik, dia perlu skill. Dia ada dia punya skill, boleh belajar NLP contohnya. Okey, lepas tu kita kena juga ada systematic dan strategi approach kepada kerja-kerja buat kita. Kita kena ada plan. Okey, berapa ramai daripada kita yang nak masuk akademia contohnya, berapa ramai daripada kita yang nak masuk administration contohnya. Motivation, kita kena ada motivasi diri yang baik, dan kita kena istiqamah.
kita kena istiqamah. Okay, tuan-tuan, saya harap dengan sedikit masa yang saya beri ini, saya harap dengan sedikit yang saya kongsikan ini, kita semua boleh sedar, kita semua boleh bangkit dan menjadikan bidang kesihatan sebagai medan jihad kita. Kita kena bekerja keras, dan kita kena itqan, dan kita kena istiqamah, insyaAllah. Aku luka hadza, astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.